Okay, salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, saya Muhammad Khairul Rijal bin Muhammad Saab, merupakan pensyarah bagi EEM 433 bagi subjek Assessment in Moral Education ataupun penilaian dalam pendidikan moral. Okay, tujuan pelaksanaan video ini adalah untuk membuat overview bagi keseluruhan bab-bab. Namun begitu saya pisahkan kepada tiga video. Jadi segala overview ini mungkin menjadi satu panduan kepada kamu apakah isi pengajaran yang akan diajar berkaitan dengan penilaian dalam pendidikan moral. Oleh itu, bila kita akan melaksanakan Google Meet, saya harap ada soalan-soalan yang dinyatakan, mungkin ada masalah-masalah ketidakfahaman tentang segala pengisian yang diberikan, kamu boleh soal semasa di Google Meet nanti. Okey, kita teruskan dengan konsep asas pentafsiran. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar, apabila selesai bagi kita pengajaran bagi bab 1 ini, kamu seharusnya dapat menerangkan perbezaan antara pentafsiran, pengujian, pengukuran dan penilaian. Selain itu, kamu juga dapat membezakan antara pentafsiran formatif dan pentafsiran sumatif. Selain itu, kamu juga dapat menjelaskan perbezaan antara ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. Selain itu, kamu juga dapat menerangkan ciri-ciri ujian yang baik. Okey, kita lihat apakah yang dikatakan tentang pentafsiran, pengujian, pengukuran dan penilaian. Kita lihat dalam jadual yang telah disediakan. Apabila kita melihat pengujian, pengukuran dan penilaian merupakan satu proses yang disebut sebagai pentafsiran. Apa itu pengujian, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, kita dapat tafsirkan. Kita dapat maksudkan apabila pentafsiran itu ialah suatu proses mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang pengetahuan, tentang kemahiran sikap nilai pelajar seperti yang dinyatakan oleh Huber dan Fred pada tahun 2000. Okey, kita perhatikan bahawa pentafsiran tidak terhad kepada mengumpul maklumat tentang pengetahuan sahaja, tetapi juga tentang kemahiran dan sikap nilai pelajar. Sebagai contohnya, pentafsiran yang dilakukan dalam subjek bahasa Melayu dapat memberi gambaran tentang prestasi pelajar dalam bahasa berkenaan, aktiviti pembelajaran, kemahiran serta sikap nilai yang dimiliki. Oleh itu, dalam mendapatkan maklumat berkenaan pelajar perlu diuji. Jadi itu yang dikatakan tentang pentafsiran. Jadi apabila kita ingin mengumpul maklumat berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan juga sikap pelajar, kita harus melaksanakan pentafsiran. Bagaimana pentafsiran itu berlaku? Kita ambil pelajar, kita laksanakan ujian tersebut. Sebab itulah kita sebut sebagai pengujian. Kerana pengujian itu adalah ditafsirkan sebagai penggunaan instrumen ataupun alat bagi menguji sebahagian tingkah laku pelajar. Okay, kita perhatikan bahawa kita tidak boleh menguji segala tentang prestasi dalam bahasa Melayu seorang murid. Oleh itu, kita mengambil sampel kebolehan dan keupayaan murid tentang kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Okay, antara instrumen yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu ialah ujian bertulis, ujian lisan, jadual pemerhatian, ujian kemahiran mendengar, projek dan sebagainya. Sesuatu ujian itu terdiri daripada soalan-soalan yang menguji tahap kebolehan dan keupayaan pelajar secara teratur dan sistematik. Oleh itu, ini juga berlaku dalam subjek pendidikan moral. Apabila kita menggunakan instrumen ataupun alat bagi menguji sebahagian tingkah laku pelajar, pelaksanaan PBS itu sendiri merupakan satu pengujian dalam mengukur tingkah laku pelajar tersebut. Sebab itu kita kelaskan band 1 sehingga band 6 supaya kita dapat melaksanakan pengujian dan kita dapat mengukur tingkah laku pelajar tersebut. Seterusnya berkaitan dengan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah untuk mengukur kebolehan dan keupayaan murid. Kita perlu memberi sesuatu nilai yang merupakan angka yang menunjukkan banyak mana yang telah dipelajari. Okay, pengukuran ialah pemberian skor ataupun markah atau menyatakan band yang menunjukkan tahap pencapaian. Okay, ini lanjutan daripada pengujian. Apabila pengujian dilakukan, kita letakkan pengukuran. Di manakah tahap-tahap yang pelajar kita perolehi? Jika contoh yang diberikan di sini, jika siulan mendapat band 5 dalam ujian bacaan dan mailing mendapat band 4, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tahap bacaan mailing lebih rendah berbanding siulan. Kita mengukur untuk mendapatkan maklumat tentang apa keadaannya. Maklumat tersebut mungkin berguna atau tidak bergantung ketepatan
alat yang kita gunakan dan kecekapan kita menggunakan. Sebagai contohnya, kebanyakan guru-guru di sekolah membuat pengukuran band kepada pelajar itu. Jika band 6 itu bermakna pelajar dah menguasai tahap yang ingin diukur. Dalam pendidikan moral, contohnya, adakah pertimbangan moral itu boleh berlaku kepada pelajar? Contohnya kita lihat dalam Lawrence Kohlberg, tahap-tahap kesedaran ataupun tahap-tahap yang dimiliki pelajar apabila membuat pertimbangan moral apabila mereka berinteraksi dengan media sosial. Jadi kita lihat, adakah kita sediakan satu alat ukur yang digunakan, bolehkah kita menentukan bahawa pelajar ini bila dapat menjawab dengan baik, beliau dapat menguasai band 6. Kalau band 5, kita sediakan soalan yang berbeza sikit supaya kita mudah untuk mengukur dan menilai kecekapan pelajar dan juga kemahiran kita sendiri. Seterusnya kita melihat penilaian. Okey, setelah pelaksanaan kita melaksanakan pengukuran, setelah kita melaksanakan pengujian dengan adanya instrumen, kita adanya pengukuran, kita adanya band yang telah kita kenal pasti pelajar kita, baru kita melaksanakan penilaian. Artinya bila kita laksanakan penilaian daripada maklumat yang kita perolehi daripada pelajar band-band tersebut, baru kita dapat menilai seseorang. Kerana apa? Kerana seorang pendidik ini selalu akan menilai. Bila kita nak buat penilaian, kita mesti ada evidence tersebut, iaitu kita adanya pengukuran, kita adanya pengujian tersebut. Bila ada pengujian, ada pengukuran. Bila ada pengukuran, baru kita buat penilaian. Jadi, hubungan di dalam pentafsiran ini antara kita letakkan pengujian, kita letakkan pengukuran dan juga penilaian adalah satu hubungan yang linear. Mesti berturutan antara satu sama lain, baru kita dapat membuat satu keputusan penilaian apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar kita. Okey, untuk kamu mengetahui dengan lebih lanjut, kamu boleh baca modul supaya kamu dapat kefahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan apa yang dikatakan tentang pentafsiran, pengujian, pengukuran dan juga penilaian. Okay, sekarang kita teruskan. Apakah tujuan pentafsiran itu dilaksanakan? Okey, kita ada 6 tujuan pentafsiran itu dilaksanakan. Ini yang paling pentinglah. Yang pertama adalah tujuan pentafsiran itu adalah untuk mendapat maklum balas kepada ibu bapa, memberi maklum balas kepada ibu bapa. Sebagai contohnya, bila pentafsiran itu dilaksanakan, sebagai contohnya kita laksanakan pentafsiran untuk subjek pendidikan moral bagi pelajar-pelajar SPM. Jadi ibu bapa datang ke sekolah, kita akan ada satu maklumat ataupun evidence bagi rujukan di manakah tahap penguasaan yang diperolehi oleh anak-anak mereka. Okay, yang kedua, tujuan pentafsiran adalah untuk penempatan. Okay, umum mengetahui bahawa murid-murid kita ini apabila melaksanakan pentafsiran, di hujungnya mereka akan contohnya nak memasuki sekolah asrama penuh. Sebagai contohnya, mereka nak memasuki sesuatu aliran. Itu pun penempatan. Sebagai contohnya, mereka nak masuk satu kelas yang lebih baik. Jadi, kita letakkan sebagai pentafsiran itu sebagai rujukan. Yang paling penting kepada murid adalah tujuan pentafsiran itu untuk persijilan. Okay, persijilan ini supaya mereka boleh untuk mendapat beasiswa dengan sijil tersebut, evidence mereka ya, pentafsiran itu, penguasaan mereka, contohnya bahasa Melayu itu, mereka dapat ujian pentafsiran untuk ujian lisan, ujian mendengar, ujian bertutur. Kalau pendidikan moral, bagaimanakah projek-projek yang dilaksanakan, bagaimanakah penguasaan nilai-nilai mereka. Jadi sijil-sijil tersebut begitu penting untuk memastikan murid-murid kita ini diterima oleh mana-mana pihak sebagai evidence mereka untuk mendapat beasiswa. Jadi pentafsiran itu begitu penting. Selain itu, tujuan pentafsiran juga adalah untuk memperbaiki pengajaran guru-guru di dalam kelas. Okay, sebagai contohnya, apabila seorang guru itu mengajar, dia dah mengajar, dah ambil masa yang mungkin 2 ataupun 3 waktu
dalam masa seminggu. Apabila mengajar, dia buat satu pentafsiran. Bila dia buat satu pentafsiran, hampir separuh pelajar ataupun murid dalam kelasnya gagal. Jadi guru tersebut dapat satu panduan bahawa pentafsiran yang dilaksanakan menunjukkan beliau harus memperbaiki pengajarannya supaya pelajar ataupun muridnya dapat penguasaan yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, selain itu, tujuan pentafsiran juga adalah untuk melaksanakan diagnosis. Diagnosis ini sebagai contohnya selalu diadakan pada awal-awal pengajaran ataupun awal-awal pengajian seseorang pelajar itu. Sebagai contohnya, kita nak mengenal pasti seseorang pelajar. Adakah pelajar itu menguasai aspek itu dengan baik? Kita mendiagnosis pelajar itu punya penguasaan lisan, penguasaan menulis, penguasaan mungkin kalau pendidikan moral, penguasaan nilai. Jadi diagnosis itu memudahkan guru kita nak kelompok-kelompokkan pelajar-pelajar tersebut. Sebagai contoh, kalau mereka dapat menguasai nilai dengan lebih baik, jadi mungkin pelajar ini dalam pendidikan moral dia sangat baik. Jadi kita letakkan dalam kumpulan A. Jadi kita buat diagnosis pada awal pendidikan ataupun awal pengajaran supaya kita dapat kelompokkan pelajar-pelajar. Dan yang paling terakhir, tujuan pentafsiran adalah untuk kegunaan oleh pentadbir sekolah. Sebagai contoh, bila kita laksanakan pentafsiran, kita laksanakan peperiksaan besar, kita laksanakan ujian, kita dapat keputusan sekolah-sekolah ataupun pentadbir-pentadbir sekolah akan membuat perbandingan antara sekolah-sekolah yang lain. Sebab itu, meskipun kita katakan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran peperiksaan tidak harus dirujuk ataupun dipamerkan keputusannya kepada pelajar cemerlang ataupun sekolah cemerlang tidak cemerlang, tetapi ini adalah kayu ukur dalam memastikan adakah pentafsiran yang dilaksanakan itu berjaya atau tidak di sekolah tersebut. Kita dapat mengetahui di manakah tahap profesionalisme seseorang guru itu mengajar. Jadi pentafsiran itu begitu penting untuk pentadbir sekolah dalam mengukur penguasaan bukan sahaja murid-murid, tetapi juga segala organisasi sekolah itu bekerjasama dalam memastikan hasil pentafsiran di hujung itu mendapat kejayaan yang baik. Jadi begitu penting kepada kegunaan pentadbir sekolah. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara pentafsiran formatif dan sumatif. Okey, pentafsiran formatif ini dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, pentafsiran ini dijalankan hanya unit-unit kecil sahaja. Sebagai contoh, apabila kita ajar satu unit, contohnya unit kasih sayang. Namun kita lihat ada pelajar kita yang tak menguasai lagi unit tersebut. Jadi, kita buat satu pentafsiran formatif dalam kelompok kumpulan yang masih tidak kuasai bidang unit tersebut. Jadi kita buat aktiviti tambahan dan kita buat pentafsiran formatif tersebut. Mungkin kita laksanakan ujian kertas, kita buat pencerapan, kita lihat sesi amali dilaksanakan dalam kumpulan tersebut, adakah mereka menguasai ataupun tidak. Namun begitu, pentafsiran sumatif ini kita jalankan di akhir suatu fasa pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contohnya di akhir semester ataupun di akhir tahun yang kita sebut sebagai peperiksaan akhir tahun. Jadi kaedahnya hampir sama, cuma dilaksanakan pentafsiran formatif kelompok kecil, kalau pentafsiran sumatif dalam dilaksanakan berkumpulan yang lebih besar ataupun keseluruhan kelas kita laksanakan. Okey, matlamatnya pentafsiran formatif ini adalah untuk mentaksir kemajuan dan mencadangkan langkah-langkah pemulihan untuk mereka yang tidak mencapai objektif. Seperti yang saya sebutkan pelaksanaan pentafsiran formatif tadi, apabila pelajar yang bermasalah ataupun pelajar yang perlu pemulihan dalam unit tersebut. Namun begitu, pentafsiran sumatif ini kita nak lihat adakah kejayaan yang dilaksanakan daripada awal tahun sehingga hujung tahun ataupun dalam semester tersebut, adakah pengajaran dan pembelajaran itu dianggap berjaya ataupun tidak. Sekarang kita kena pasti apakah yang disebut sebagai ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. Okey, saya hanya buat sepintas lalu sahaja. Ujian rujukan norma ini kita membandingkan prestasi pelajar dengan pelajar yang lain. Jadi pelajar ini A, pelajar ini B, kita bandingkan. Memilih pelajar untuk persijilan. Jadi kita memilih pelajar yang lebih baik untuk kita letakkan dalam persijilan
result keputusan-keputusan ujian yang dilaksanakan. Manakala ujian rujukan kriteria ini, kita hanya membandingkan prestasi pelajar dengan kriteria. Mana seorang pelajar itu dia boleh buat apa, dia tak boleh buat apa. Kita klasifikasikan, kita bandingkan prestasi seseorang pelajar. Kita tak membandingkan dengan pelajar lain. Kita banding, contohnya seorang pelajar itu dia boleh membaca, dia tak boleh membaca. Kita letakkan ujian rujukan kriteria di situ. Sejauh mana pelajar telah memperoleh pengetahuan atau kecekapan, memperbaiki pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya untuk pelajar-pelajar tersebut. Okey, seterusnya dalam bab 1 ini juga kita dapat mengetahui ciri-ciri ujian yang baik, iaitu kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtakbiran dan kebolehtaksiran. Okey, untuk lebih mendalami apa yang dikatakan tentang ciri-ciri ujian yang baik, boleh kita rujuk modul yang telah disediakan. Okey, seterusnya dalam overview yang pertama ini juga saya nak menjelaskan, iaitu berkaitan dengan instrumen pentafsiran pendidikan moral, di mana pelajar seharusnya dapat menerangkan tujuan pentafsiran pendidikan moral dan juga dapat membezakan antara pendekatan pentafsiran pendidikan moral. Selain itu juga pelajar boleh menerangkan teknik-teknik pentafsiran pendidikan moral yang sepatutnya. Okey, kita teruskan. Okey, tujuan pentafsiran pendidikan moral ini adalah untuk memahami dan menghayati nilai-nilai universal. Jadi, kita ada nilai-nilai universal yang telah ditetapkan, yang telah dimasukkan dalam kurikulum sebagai rujukan. Selain itu, menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. Yang ketiga, dapat melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan dan mengaplikasikan penakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan, ataupun kita letakkan sebagai domain-domain penting dalam pertimbangan moral tersebut. Okey, pendekatan pentafsiran dalam pendidikan moral ataupun pendekatan pentafsiran ada 3 aspek. Yang pertama adalah berkaitan dengan ujian pencapaian, yang kedua adalah ujian penempatan, yang ketiga adalah ujian diagnostik. Okey, teknik-teknik pentafsiran pendidikan moral ini kita ada banyaklah. Kita ada soalan aneka pilihan, soalan betul salah, memadankan, melengkapkan pernyataan, melabel, ejaan, mengisi tempat kosong, esei temu bual, dilema moral, ucapan dan penyampaian, projek pameran, portfolio dan pemerhatian. Untuk mengetahui contoh-contoh yang lebih teliti, kamu boleh lihat modul yang disediakan. Kita ada sediakan contoh-contoh di situ, teknik-teknik pentafsiran pendidikan moral yang sepatutnya dijalankan. Okey, sekian untuk overview bagi video yang pertama ini. Okey, terima kasih.